الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastardihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarrif wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina qudwatina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa huda. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin, hifdhan mursalin, ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma iftah alaina wa ala dhurriyyatina futuhal 'arifin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma hdina wahdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur al-islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mu'minin fi kulli makan wa zaman wa ahwal. Allahumma ansur al-mujahidin al-mukhlisin fi kulli makan wa zaman wa ahwal. Allahumma ahlik a'da'aka a'da'ad din wansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ya rabbana bil habil mustafa sallallahu alaihi wasallam balligh maqasidana waghfir lana wa liwalidina ma madha ya wasi'al karam. Rabbana iftah bainana baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya rabbal alamin. Bahagia tuan-tuan jemaah kuasa, tuan-tuan pegawai masjid, tuan-tuan puan hadirin hadirat, mukminin mukminat, para tamu Allah, tamu-tamu syurga bahagia rahmati Allah sekalian. Insyaallah tuan-tuan biasa kita mula kuliah pengajian kita dengan zikrullah, dengan salawat salam kita pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberi rahmat, keberkatan, keampunan, syafaat dunia akhirat insyaallah. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa hasbunallah
الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضياء وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودواء وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودواء وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضياء وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah wa syukurillah. Sama kita mengungkapkan kalimah puja dan puji syukur kita yang hanya layak milik Allah Subhanahu wa taala dengan segala pemberian dan kurniaan, nikmat rahmat Allah yang terlalu banyak dalam kehidupan kita, lebih lagi dengan nikmat yang terbesar yang Allah hadiahkan kepada kita, iaitu nikmat hidayah, petunjuk dan taufik dorongan Allah SWT, sehingga dapat kita merasakan keindahan Islam dan kemanisan iman. Mudah-mudahan Allah kekalkan kita istiqamah dengan iman dan Islam hingga akhir hayat kita, insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan puan sidang jamaah, hadirin hadirat, mukminin mukminat, para tamu Allah, tetamu-tamu syurga bahagia dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah kita sambung perbincangan kita dalam kitab Mukjizat Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tengok perbezaan antara mukjizat dengan silap mata. Ya. Mukjizat tu benda pelik. Silap mata pun orang tengok pelik. Ya. Jadi apa dia punya, kita kata apa, perbezaan tadi. Firman Allah SWT kita sambung yang beliau sebut pengarang kitab ini dalam surah Saba daripada ayat 10. Ya. Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Walaqad atayna Dauda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahu al-hadid an ya'mal sabiqatin wa qaddir fis sardi wa'malu salihan inni bima ta'maluna basir. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan demi sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Daud alaihissalam limpah kurnia dari kami. Sambil kami berfirman, wahai gunung ganang, ulang-ulangilah mengucap tasbih bersama-sama dengan Nabi Daud. Dan wahai burung-burung, bertasbihlah bersama-sama dengannya. Dan juga telah melembutkan besi baginya. Ini di antara mukjizat yang Allah kurniakan kepada Nabi Daud AS. Kita sebut dah pada bulan lepas. Nabi Daud kalau bertasbih, bukit buka gunung ganang ikut sama tasbih. Nabi Daud baca subhanallah, 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 subhanallah. Bukit buka dia sebut, dia ikut subhanallah, subhanallah. Dengar. Masya Allah. Itu dia. Allah suruh gunung ganang, bukit buka ikut Nabi Daud bertasbih. Dan burung-burung yang berterbangan turut bertasbih ikut Nabi Daud AS. Betul ada orang dia zikir untuk orang buat. Dia berzikir. Tasbih. Sampai seolah-olah dia dengar alam ini. Alam ni. Segala yang ada, pokok kayu pun semua ikut dia. Tapi hak tu dia dengar suara dia. Tu mungkin karamah. Tapi Nabi Daud ni, bukit buka gunung ganang dia ikut tasbih. Tuan-tuan bayangkan. Bukit tu, naknya bukit tu dia bertasbih tapi dia tak dengar. Tapi Nabi Daud bertasbih, bukit buka ikut. Burung-burung berterbangan semua ikut. Tapi ada orang, mungkin Allah bagi kemuliaan pada dia. Dia bertasbih, la ilaha illallah. Dia zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua seolah-olah dia dengar makhluk-makhluk yang ada di kelilingnya semua ikut dia zikir. Dia tahlil la ilaha illallah kah, dia tasbih kah? Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Semua makhluk yang ada ni semua dia dengar ikut dia. Ada orang dapat tu. Itu dia panggil mungkin karamah. Jadi orang ni mungkin dia bertasbih kerana dia tidak lalai. Hati dia ingat. Hati dia hadir. Hadir. Menyuci kat Allah. La ilaha illallah. La hati dia. Tiada Tuhan melainkan Allah. Allah dia zikir dengan hadir hati dia. Kemungkinan Allah nak kuatkan zikir dia tu, dia dengar seolah-olah alam ini, pokok, kayu, bukit, apa semua duk ikut dia tasbih. Ikut dia zikir. Boleh jadi tuan-tuan puan. Itu karamah. Kata beliau rahimahullah, ini artinya gunung ganang membalas tasbih Nabi Daud alaihissalam dengan tasbih yang serupa. Nabi tasbih Nabi Daud, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gunung ganang tu sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ikut. Diketahui bahawa gunung ganang tidak ada yang bersuara yang dapat dirakam. Apalagi tidak ada alat elektronik yang beredar kita itu yang dapat merakam dan menirukan suara. Sebab yang namanya arus elektrik baru dapat dimanfaatkan manusia pada abad-abad kebelakangan ini. Kita zaman tu tak ada lah bukti. Kita boleh rakam dengar. Oh bukit ikut Nabi Daud tasbih. Tak dengar. Zaman tu tak ada. Alat-alat teknologi ni tak ada. Tapi Masya Allah, orang yang duduk di zaman tu, bagaimana dia tahu Allah Ta'ala bagi mukjizat kepada Nabi Daud AS.
Maka dengan demikian, gunung ganang dapat bercakap kerana kekuasaan Allah. Dan kekuasaannya jualah gunung ganang bertasbih. Karena Allah yang kuasa, Allah yang berkuasa menjadikan segala sesuatu menjadi bercakap. Jadi tuan-tuan puan ni, tuan-tuan dengar, ada alat. Dia, apa nama ni, boleh bercakap. Zaman lah biasa. Orang tak ada apa tapi dengar nak bercakap. Apa dia? Radio. Itu zaman lah. Teknologi tuan puan. Jadi kita pun tak apa nak heran, nak kisah pasal apa zaman dah ni memang macam-macam hal duk jadi tu Tuhan buka habis. Allah Taala buka habis. Jadi hak zaman Nabi Daud ni bekal pelik-pelik tu semua mukjizat. Orang tak boleh tiru. Tak boleh tiru. Dan mukjizat itulah yang menguatkan dakwaan kerasulan, kenabian. Itu tujuan Allah bagi mukjizat kepada Nabi Rasul ni. Di zaman kita ni ada benda orang tak ada tapi dengar baca Quran. Radio untuk apa kita buka. Ada haji tu seorang baru ni telefon ustaz, dia kata ustaz saya pergi apa nama orang mati tu. Dia kata depa tak ada orang baca Quran ustaz, tapi depa pasang hebatlah dia kata pasal yang membaca Quran dekat jenazah tu Imam Masjid Haram, dia kata Imam Sudais, Imam Syurai baca hebat no, hebat pasang radio. Dia pasang kaset. Pasang kaset. Habis anak-anak dia pergi mana? Tak tahu Ustaz. Ada anak? Ada. Anak ada. Tu? Tak tahu. Anak lelaki perempuan? Ada lelaki dah, perempuan ada. Semua mahir belakang aku. Hak perempuan mahir, lelaki pun mahir juga. Tak boleh baca Quran. Tahu perempuan. Kalau kata jenazah mak ayah kita bacalah. Saya pasang keset tu. Bukanlah kata haram, pasang tak ada masalah. Boleh pasang-pasang lah, tak ada masalah tuan. Daripada duduk sembang, merapu tak lah, bila pasang keset. Dengar orang duduk sembang kan, kita pasang keset. Baru diam, dengar Quran. Tak ada masalah. Cuma sebaiknya kalau ada anak-anak, anak cucu, duduk pakai baca Quran. Hari itu je mayat nak duduk depan kita. Lepas tu orang bagi mandi, orang balut kapan, semua orang usung pergi masjid habis lah tuan. Tak nampak. Pergi kubur lah aku rajin sekala Jumaat ke apa, raya ziarah kan, baca Quran. Tuan. Kita ni tak perasan. Jenazah ni ada pendapat ataupun riwayat. Orang mati ni tuan-puan. Ni abang siapa? Saya tak mati lagi. Cerita orang mati ni. Saat dan detik yang paling dia seronok dalam kubur tu macam hari raya. Bagi dia tu macam hari raya. Ketika mana dia diziarahi oleh orang-orang yang dia kasihi dan dia sayang di dunia ini. Anak-anak dia sayang dan kasih. Kalau pergi melawat dia, pergi ziarah dia, tuan-tuan, Fatihah kat dia, doa kat dia. Dia rasa hari itulah antara hari yang paling dia seronok dalam kubur ni, seolah hari raya bagi dia. Tapi malangnya kena anak-anak, pak mati, tuan buat. Dia pergi kot seminggu tu, lepas tu, oyuk tu. Tak pergi ziarah dah. Ayah mak ni tunggu dalam kubur. Ya Allah, mana ada anak-anak aku yang aku sayang, aku kasih di dunia dulu, yang aku banyak korban untuk mereka. Mana dia lah. Mana dia apa, duk seronok atas dunia ni, tak ada apa dah tuan. Seronok tak habis-habis. Ya? Orang buat konsert, go play lah, hampa pun pergi lah dengan play sekali, semua pergi main. Pergi seronok tuan. Mak pak, tak ada masa nak pergi ziarah.
Ini yang berlaku orang ni. Jadi untuk abang sekalian, itulah antara mukjizat yang kita sebut tadi di zaman Nabi Daud AS. Setingkat dengan mukjizat ini juga terjadi dengan tikar angin Nabi Sulaiman AS yang baginda peruntukkan sebagai alat pengangkutan antara wilayah di jagat raya. Oh, tuan-tuan, di zaman Nabi Sulaiman AS ada tikar terbang. Pasal Nabi Sulaiman ni boleh arahkan angin untuk bawa sahabat-sahabat juga pergi mana-mana dengan arahan Nabi Sulaiman. Tu mukjizat tu zaman Nabi Sulaiman AS. Tuan-tuan ingat Piramli buat cerita tikar terbang tu biasa-biasa ke? Dia buat cerita tu dan dia rojok kitab-kitab kan. Memang ada tikar terbang. Tapi tak bunyilah zamzam ala kazamnya dia bunyi tu. Bunyi apa tak tahulah, tapi cara-cara dulu ni zaman Sulaiman, Nabi Sulaiman ada. Ada satu riwayat cerita Nabi Sulaiman ni. Nabi Sulaiman boleh arah angin. Masa tu dikatakan malaikat maut ni orang boleh nampak. Dia main menyamak. Tapi orang tak tahu. Malaikat maut zaman Nabi Sulaiman tu. Israel lah kan. Orang panggil nama Israel tu. Malaikat maut. Satu hari dia main di Palestin. Di majlis Nabi Sulaiman. Dia main. Dia duduk. Parti tengok. Dia parti satu orang pemuda. Tak kelip mata. Dia tak kelip mata. Dia tengok. Dia pemuda tu perasan. Dia ni apa pasal duk tengok aku tak berhenti. Tengok tak kelip-kelip pasal apa ni. Siapa diam tak tahu. Kata. Nabi Sulaiman kenal. Nabi parti tengok. Main pula dah. Malaikat maut ni. Ada apa? Ada ni ada. Kata tak main ada. Dia parti. Kemudian. Dah berapa lama dia parti. Dia berhenti. Habis majlis tu pemuda ni main kat Nabi Sulaiman. Buat Nabi Sulaiman. Tadi ni dia kata pelik. Kata ada satu orang. Dia main, dia duduk, tak bisa tengok. Tapi dia duduk tengok saya bersebab tu. Pelik. Mereka siapa dia? Tu ada hak duduk tepi. Dan sebenarnya kata hak tu malaikat maut. Malaikat maut? Pindah. Dia kata punggah dah aku ni. Malaikat maut yang parti dah. Betul? Dia kata, wahai Musliman. Boleh tak? Saya nak minta tolong. Minta tolong apa? Boleh tak tolong suruh angin bawa saya hantar pergi negeri China? Masalah nak pergi China buat apa? Sajalah jalan-jalan. Dia kata, saya sekala nak pergi China. Nabi Sulaiman tak apalah dia nak pergi China. Nabi Sulaiman apa? Wahai angin. Tu nak abang atas dia. Nabi Sulaiman tu ada mukjizat. Wahai angin, bawa hamba Allah ni pergi negeri China. Angin pun bawa dia. Terbang pergi tuan. Punya laju cepat tak kira lah angin. Lebih dah terbang ni. Bawa dia sampai di China. Dah sampai China tuan-tuan. Lagi terkejut dia. Tengok-tengok kawan duk parti dia tengok kat Nabi Sulaiman tu duduk ada negeri China. Dia kata ada pula dah. Jam. Nabi Sulaiman duduk sana arah nak suruh siapa pula. Tak nak siapa. Duduk tu. Nak pergi mana? Tadi suruh Nabi Sulaiman. Ni Nabi Sulaiman duduk jauh Palestin tu. Tuan-tuan. Okey, ceritanya. Malaikat maut pergi balik kat Nabi Sulaiman. Dan wahai malaikat maut. Jadi pasal mai dah ni. Dia tak mai betul. Lepas tu. Ada parti seorang pemuda ni betul tak? Betul. Memang ada parti pemuda ni kata. Pasal apa hang parti? Tak parti kena dia kata aku tengok dalam buku rekod aku. Dia nak mati negeri China. You tengok ni berapa minit lagi ni. Dia nak mati negeri China. Aku main cari dia kata. Main duduk kat Palestin. Tapi kalau ikut undang-undang dia kata. Aku tak boleh cabut nyawa dia sini. Tak boleh lah dalam rekod tu. Mati di negeri China. Pukul saya sekian. Malaikat maut tengok jam lah kot pasal kita ni kan. Nak mati lagi 2-3 minit. Tapi tak ada negeri China.
Macam mana nak buat kerja? Memang tengok duduk Palestin. Jangan cempung pergi sana kot. Tak ada kerja kan. Malaikat maut tak hamai ni, aku cempung pergi sana. Tak. Dengan caranya, dia terlintas hati dia, suruh Nabi Sulaiman bawa dia pergi Cina. Tuan-tuan, sebenarnya, dia nak lari daripada malaikat maut. Dia ingat malaikat maut nak ambil nyawa dia di Palestin. Rupanya, dalam rekod tu, dia nak mati dengan Cina. Dia tak tahu, tuan-tuan. Kalau dia tahu nak mati dengan Cina, pasal dia abang, malaikat maut hantar aku pergi New York ke apa, pergi Perancis ke apa. Tak, dia pun tak tahu. Rupanya, dia habang tu tempat dia nak mati. Sampai di Cina. Malaikat maut, bila dia sampai-sampai, malaikat maut kata, ada pun. Dia tahu cabut nyawa. Tu Nabi Sulaiman, dia kata, aku pun heran. Macam mana lah rekod kematian hamba Allah ni, nak mati dengan Cina. Aku cari tak jumpa. Aku memang tengok duk Palestin. Patutlah pun dia suruh angin bawa pergi Cina. Apanya dia nak mati sana. Selesai dah. Malaikat maut dah selesai dah. Alhamdulillah. Pasal apa? Pasal maut dia di sana. Jadi Nabi Sulaiman arahkan angin tu nak cerita mukjizat Nabi Sulaiman. Dan di situ ada beberapa riwayat tuan-tuan menceritakan bahawa termaktub dalam buku tafsir Imam Al-Hafiz Ibn Katsir rahimahullah. Ini ada riwayat. Mengutip riwayat daripada Ibnu Abu Hatim rahimahullah, didapatkan kisah tersebut daripada Sufyan bin Uyainah, daripada Abu Sinan, daripada Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhum ajma'in. Diperkuat oleh lagi riwayat daripada Amr bin Ubaid bin Umair beserta Hasanul Basri rahimahumullah. Semoga Allah merahmati ulama-ulama yang tersebut. Bahawa tikar ini bukan yang diterbangkan oleh kapal terbang. Tikar yang Nabi Sulaiman duk bawa orang terbang, bawa angin, bawa api itu, bukan diterbangkan oleh kapal terbang. Sebab kapal terbang tidak mungkin tanpa enjin. Dan tentu ada pula mengendalikan baik semacam juru terbang atau semacamnya, apalagi mesti mempunyai bahan bakar. Tuan-tuan, kalau kita ni kita tak naik tiket terbang, tuan-tuan. Ambil Malaysia Airlines ke apa tiket kan. Sehingga Asia ke. Tuan-tuan naik tak pakai tiket pergi naik kapal terbang. Duduk atas angin tu nampak kan. Zaman Nabi Sulaiman pakai tiket. Lagi special tuan-tuan, enjin tak ada. Lebar pilot pun tak ada, enjin tak ada, tuan-tuan. Tingkap pun tak ada. Tengok jenguk, tak payah tu ni. Tu, tengok bawah tu. Nampak? No, bawah menyuk, nampak bawah. Tu tingkap tu. Tu zaman Nabi Sulaiman. Hebat, tak hebat. Tengok, Allah dah bagi mukjizat. Kita kalau buat terbang, naik-naik minyak habis. Jatuh, tuan. Minyak habis. Naik-naik, tengok. Silap minyak kan. Silap abuh minyak tak cukup ke? Pergi. Kan? Apa alat-alat putih wayar ke apa, ikut. Tuan ingat apa? Kau terbang. Tu hak yang 2-3 bulan lepas tu. Hak jatuh di Shah Alam tu, tuan-tuan. 2 minit lagi nak mendarat tu. Tengok dia mana. Tak tahu saya apa, pilot pun kita tak tahu lah cerita dalam kau terbang tu. Tapi 2 minit lagi nak mendarat, berpung jatuh, tuan-tuan. Tu hak yang bukan mukjizat. Hak Nabi Sulaiman tu hebat. Tiket terbang. Tak payah pakai enjin, tak payah pakai kompas, tak payah pakai pilot apa. Tak payah pakai minyak. Tapi tikar Nabi Sulaiman tidak memerlukan mesin, tidak pula juru terbang apalagi bahan bakar. Tikar itu menjadi demikian karena kekuasaan Allah semata-mata. Dan itu mudah bagi Allah, sangat mudah bagi Allah. Tikar Tuhan nak bagi terbang, sangat mudah. Dengan kekuasaan Allah pula ia bergerak, dan dengan kekuasaan Allah juga ia terbang. Allah benar-benar maha berkuasa atas segalanya. Allah izinkan tikar tu terbang naik, kita bergerak terbang mata, Allah izinkan. Itu semua kuasa Allah. Tanpa alat, enjin pun tak ada, apa tak ada, minyak apa tak pakai. Ini mukjizat. Ni kita sebut ni bukan silap mata, ni bukan sihir. Ini mukjizat betul-betul punya berlaku. Allahu Akbar. Selain itu, ada sebuah peristiwa yang menakjubkan yang terjadi bersama Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang ketika itu sedang berkhutbah di mimbar kota Madinah.
Tiba-tiba mata tajamnya beliau melihat langsung panglima tentera Islam di wilayah terjauh di negeri Parsi. Beliau melihat panglima itu menginginkan panduan dan nasihat. Langsung kita Umar berkhutbah itu menyuruhkan kepada para pejuang bergerak ke arah bukit, naik ke bukit. Kumpulan prajurit yang sedang berjuang di Parsi mendengar langsung suara Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Mereka tahu betul itu adalah suara khalifah. Kemudian panglima perang memerintahkan bala tentera ke arah bukit. Berkat dinasihat jarak jauh Sayyidina Umar Khattab ini, pasukan muslimin meraih kemenangan yang gemilang. Allahu Akbar. Tuan-tuan zaman itu mana ada internet, mana ada WhatsApp, mana ada Facebook macam kita, TikTok, apa Twitter, apa semua, WhatsApp, tak ada. Tapi dalam peristiwa ini tuan-tuan sekalian, Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu terkenal dengan seorang yang sangat tinggi takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hari tengah berkhutbah di Madinah. Di Madinah, tuan-tuan. Masjid Nabawi. Tiba-tiba tengah-tengah khutbah ni, sahabat-sahabat dengar khutbah 2 kali ni, tiba-tiba Sayyidina Umar ungkapkan perkataan yang luar tajuk khutbah. Tengah-tengah doa khutbah ni, ya sariyatul jabal, ya sariyatul jabal, al-jabal. Sahabat pun terkejut. Oi, Sayyidina Umar ni tukar channel pula dah. Tengah khutbah tu tajuk lain, tiba-tiba Sayyidina Umar kata, ya sariyatul jabal. Wahai Sariyah, Sariyah nama panglima perang. Panglima perang yang bawa tentera tu nama Sariyah. Ya sariyatul jabal. Wahai Sariyah, lari ke bukit, naik ke bukit. Bawa tentera naik ke bukit. Dan tentera Islam yang duduk di Parsi masa tu, perbatasan negara tuan-tuan, yang mereka sedang berperang dengan kerajaan Empire Parsi masa tu, tuan-tuan sekalian, dengar suara Sayyidina Umar. Mereka bukan dengar. Allah. Tuan-tuan, Sayyidina Umar cakap duduk di Madinah. Tapi suara Sayyidina Umar sampai ke batasan ke medan perang dekat Parsi. Berapa ribu kilometer. Allahu Akbar. Kita hari pakai telefon. Dengar suara pakai telefon. Arahan guna telefon. Guna WhatsApp ke, guna apa ke. Boleh. Tapi zaman tu tak ada teknologi ni, tuan-tuan sekalian. IT yang macam ni, macam hari ni tidak ada. Tetapi bagaimana sahabat yang duduk di Parsi ni, di perang dengan tentera Parsi ni, tuan-tuan sekalian, tiba-tiba dengar suara Sayyidina Umar di Madinah. Dan bagaimana Sayyidina Umar boleh tahu, tuan-tuan, tentera Islam di sana sedang menghadapi waktu-waktu yang kritikal, emergency. Seolah-olah Allah lintahkan tayang kat Sayyidina Umar. Tentera Islam tengah menghadapi masalah. Tuan-tuan. Seolah Sayyidina Umar tu nampak macam TV tayang kat dia. Allah tayang macam TV dia nampak. Itu teknologi kerohanian. Itu nama dia teknologi kerohanian. Yang zaman lah ni korang dah. Zaman lah IT. High tech. High teknologi tinggi. Tapi zaman tu tidak ada macam hari ni. Tuan-tuan. Tapi berlaku. Masuk lah. Allah. Allah.
Bismillah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sayyidina Muhammad Rasulullah innaka la tukhlul mi'ad. Baik, jadi tuan-tuan sekalian, kembali pada kisah Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, oleh kerana di zaman tu tuan-tuan sekalian tidak ada teknologi tinggi macam hari ini, tetapi itu dipanggil teknologi kerohanian. Teknologi kerohanian. Orang dulu ni kalau taraf waliullah tuan, dia telefon, dia kontak hati ya. Orang ingin nak jumpa dengan seorang sahabat kawan dia ke, sama-sama waliullah. Dalam hati tu, dekat masjid. Contohlah masjid mana-mana kan. Sekali tengok, kawan ni sampai, kawan ni pun sampai. Jumpa. Berlaku orang tahu apa. Itu dia panggil teknologi kerohanian. Menggunakan teknologi roh. Ini karamah. Ini dipanggil karamah. Sebab kalau kita tengok tuan-tuan, kata beliau, diamati secara akal semata, fikir otak logik akal. Waktu tu belum ada alat komunikasi jarak jauh, apalagi panglima perang tidak punya alat penerima pesan. Cara ini ada. Ini terjadi kerana kekuasaan Allah. Semuanya qudratullah. Yang tingkatnya mengalahkan segala sesuatu. Mengalahkan segala teknologi yang ada. Itu teknologi yang Allah kurniakan. Hari ni tuan-tuan, orang-orang barat. Oh, mereka bangga. Mereka ada teknologi yang canggih, ada satelit, ada itu. Tapi itu ketika tuan, Allah hantar atas makhluk mana tu? Makhluk apa? Makhluk lah, makhluk Allah lah. Putih habis. Mereka punya, apa nama ni, talian-talian apa semua. Ya, putih. Lepas tu mereka akan namakan makhluk tu UFO. Tuan, dia kata UFO. UFO tu makhluk Allah. Sebagian ulama buat kajian menentang apa UFO ni. Ada sebagian mengatakan UFO tu adalah makhluk jin. Makhluk jin. Allah nak mencabar mereka tuan. Dia pasal mereka hebat. Ada lagi makhluk main-main. Pintas terus, habis, padam. Black out. Tu semua Allah Ta'ala punya kuasa. Jangan sombong dengan Tuhan. Kejadian yang dialami pasukan muslimin dan Sayyidina Umar Al-Khattab ini tidak disebut mukjizat. Itu bukan mukjizat, tahu apa?
Itu perkara pelik tu. Tapi bukan mukjizat. Perkara itu disebut sebagai karamah. Kerana Sayyidina Umar adalah seorang sahabat Nabi SAW, seorang sahabat. Jadi Sayyidina Umar ni bukan Nabi, bukan Rasul. Sayyidina Umar adalah sahabat. Maka beliau termasuk dalam golongan Awliya Allah Al-Kibar. Sayyidina Umar ni sahabat besar, tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar termasuk dalam golongan wali Allah yang besar di zaman mereka. Di zaman mereka wali besar. Dan wali itu, tuan-tuan sekalian, bukan sejak zaman Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad ada dah para awliya Allah. Tapi kita tak perasan kadang. Sebelum Nabi Muhammad dah ada dah para awliya. Nabi Rasul tu biasa dah, kita tahu Nabi Rasul yang banyak berapa bilangan tu. Tetapi para awliya pun ada, tuan-tuan, di zaman Bani Israel contohnya. Ada riwayat kata antara kekasih Allah, awliya Allah, antaranya ibu Nabi Musa AS. Mak Nabi Musa seorang wali Allah, melahirkan anaknya seorang Rasul. Sayyidah Asyah, isteri kepada Fir'aun, tuan-tuan sekalian, dikatakan Asyah ni seorang wali besar di zaman beliau. Di zaman Asyah, di zaman tu, Asyah ni seorang wali besar. Maqam dia tinggi, wali Allah. Dengan karamah Asyah tadi, dapat bela Nabi Musa dari istana Fir'aun. Fir'aun tak boleh mencederakan Nabi Musa kerana karamah. Di zaman Sayyidah Maryam, anak kepada Imran, namanya Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam ni adalah seorang wali Allah dan wali besar di zamannya. Kerana karamah Sayyidah Maryam ni boleh melahirkan seorang anak tanpa suami dan tanpa ayah. Sayyidah Maryam bukan Nabi, bukan Rasul, dan tidak ada mukjizat, tetapi ada karamah. Itu semua wali-wali Allah belaka. Wali perempuan yang terkenal. Tapi kita jangan dengar kata mereka tu wali. Maknanya mereka tu wali besar di zaman mereka. Termasuk para sahabat, tuan-tuan, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, mereka ada golongan wali-wali Allah, wali besar di zaman tu. Jadi Sayyidina Umar, terdapat beberapa kisah benda yang pelik-pelik pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kerana apa? Kerana beliau adalah seorang wali Allah, ada karamah. Jadi benda pelik-pelik itu biasa berlaku. Dan Sayyidina Umar ni, tuan-tuan, Nabi akui. Kalaulah ada Nabi selepas aku, maka Umar Nabi. Allahu Akbar. Kalau ada Nabi selepas aku, Nabi kata, aku penutup, tak ada dah. Kalau ada Nabi selepas aku, Umar Nabi. Apa yang Sayyidina Umar cadangkan ataupun apa pendapat pandangan Sayyidina Umar, ada kebanyakannya bertepatan dengan ayat Allah, dengan wahyu. Allahu Akbar. Contoh, tuan-tuan, tawanan perang Badar. Nabi buka cadangan. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, pabih ya Pak ni. Saya dia nak pabih ya Sayyidina Umar ni. Pabih Pak ni. Pak ni jahat dengan ni. Lawan derhaka lawan dulu tentang Allah Rasul. Lepas semua depa ni lah kepala masam jahat Mekah dulu ni. Pak ni. Kan? Mau pabih ya. Maka Nabi bersetuju dengan pendapat digunakan orang tawanan ni untuk mengajak anak-anak orang Islam, kemudian dibebaskan. Rupanya turun ayat Allah suruh bunuh. Allahu Akbar. Allah suruh bunuh. Pendapat Sayyidina Umar tu betul. Sayyidina Umar minta, ya Rasulullah, alangkah baiknya kalaulah maqam Ibrahim ni boleh jadi tempat semayang. Turun ayat, tuan-tuan. Wattakhudhu maqam Ibrahim musalla. Turun ayat Quran. Allah izinkan di tempat semayang. Maqam Ibrahim. Itu Sayyidina Umar. Dan banyak lagi lah.
Tuan-tuan tahu peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam sejarah Sayyidina Umar Khattab. Allah sebab tu tuan-tuan kalau boleh kita beli buku sirah, baca tuan-tuan sirah-sirah para sahabat. Sebab Nabi SAW kata ashabi kan nujum. Ashabi kan nujum. Bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku bagaikan bintang-bintang yang bergemelapan. Nabi SAW, sahabat aku ni macam bintang-bintang. Dengan siapa juga kamu ikut, bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Kamu akan dapat petunjuk. Allahu akbar. Tuan-tuan buka sirah sahabat, tengok Sayyidina Abu Bakar. Kita baca sirah, kita ambil petunjuk. Tuan-tuan kita akan dapat petunjuk. Kita ikut, dapat petunjuk. Ikut Sayyidina Umar, dapat petunjuk. Ikut Sayyidina Osman, ikut Sayyidina Ali, ikut para sahabat yang tuan-tuan yang terkenal apa semua kita makruf nama mereka, kisah mereka. Kita ikut tuan-tuan, kita akan dapat petunjuk. Ada satu riwayat yang pelik juga. Berlaku di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali ini kawan baik. Sayyidina Ali itu wazir pada Sayyidina Umar. Sebab itu pandangan Syiah mengatakan bahawa Sayyidina Ali dengan Sayyidina Umar ni bergaduh ataupun bermasalah. Satu penipuan. Penipuan. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali ni macam wazir Sayyidina Umar. Sayyidina Ali tak ada sikit pun terlintas nak rebut jadi khalifah. Itu fitnah pada Sayyidina Ali. Bukan jenis gila dunia, cinta dunia macam kita ni dah. Sayyidina Ali. Jadi satu hari dalam riwayat ni tuan-tuan, Sayyidina Ali oleh kerana mungkinlah rindu cinta kat Nabi SAW ni mimpi. Sayyidina Ali mimpi. Mimpi Nabi duduk depan masjid. Bila keluar, Nabi ada satu ranjang, satu raga buah kurma. Semua keluar, sahabat keluar, Nabi nah hantar sebiji, nah hantar. Sayyidina Ali mimpi nampak Nabi duduk bagi kat sahabat. Sampai gelak Sayyidina Ali, Nabi bersenyum ke Sayyidina Ali, Sayyidina Ali pun ya Rasulullah apa semua. Nah, wahai Ali, engkau sebiji. Dia pun terkejut juga. Allah. Ayat mata, rindu kat Nabi SAW, rindu. Lepas tu begitu, dia pergi masjid. Di masjid sembahyang, habis sembahyang nak keluar masjid, dia tengok Sayyidina Umar duduk tunggu depan masjid dengan raga buah kurma macam Nabi semalam. Umar pula tunggu orang ni dengan raga buah kurma. Hak ni bukan mimpi, hak semalam ni mimpi. Nabi tunggu depan masjid. Ni Sayyidina Umar tunggu depan masjid. Dia bagi buah kurma. Nah, hantar sebiji sarapan pagi kan, bagi ke sahabat. Nah, seorang biji. Lepas tu Sayyidina Ali keluar lah. Kurma duduk ada lagi. Sayyidina Ali keluar. Ya Umar. Pakat keluar habis dah. Nah, Ali ambil kau sebiji. Takkan sebiji lah. Memang baik ni. Baik 2-3 biji. Sayyidina Umar kata apa? Ya Ali. Kalau semalam Nabi berikan hang kurma 2 biji, aku bagi 2 biji. Sayyidina Ali pejam mata. Dia kata, Ya Umar. Bila masa masuk dalam mimpi aku. Sayyidina Ali heran. Macam mana Sayyidina Umar boleh tahu mimpi dia jumpa Nabi bagi buah kurma sebiji. Dia kata, wahai Ali, aku ikut Nabi semalam. Kalau Nabi bagi kat hang 2 biji, aku bagi 2 biji. Nabi bagi sebiji, aku bagi sebiji. Ya Umar, bila masa masuk dalam mimpi aku. Dia pun terkejut. Sayyidina Umar senyum gitu. Pasal apa tuan-tuan? Sayyidina Umar ni pandangan Quran yang dia tinggi. Masya Allah. Sayyidina Umar. Firasat dia tinggi. Dapat tengok dalam mimpi orang pun tahu. Nah. Beribu batu jauh daripada Madinah dapat tahu, tuan Umar dapat tengok. Tentera Islam semua perang, nampak ni tengah duk perang, tengah duk gawat. Bagi arahan. Tu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebab tu tak kisah tuan kalau kita dengar riwayat kata Sayyidina Umar ni kalau lorong yang dia lalu setan tak lalu.
Sayyidina Umar lalu, lorong hak dia lalu ni setan tak lalu. Bakar. Punya kuat, power, dia punya takwa. Kalau lorong hak yang Sayyidina Umar nak lalu ni, setan mesti larak lari. Depa nampak dah jauh, Umar, hamba tunggu mampus hamba bakar. Umar lah, selerak lari habis setan. Kalau macam itulah keadaan tuan-tuan, macam mana setan nak goda Sayyidina Umar. Nak huik kat jauh tak boleh tuan-tuan. Nak huik Sayyidina Umar kat jauh tak boleh. Macam mana nak goda Sayyidina Umar? Depa tak dapat goda Sayyidina Umar tuan-tuan sekalian. Melainkan Sayyidina Umar ni adalah orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Hebat sahabat. Tu pun tuan-tuan, satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab, nombor 2 mubasysyirun bil jannah, yang dijamin syurga, panggil seorang sahabat penyimpan rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Sayyidina Abu Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Hudzaifah ni ada satu ilmu Nabi tinggal kat dia. Orang lain tak dapat. Sahabat lain tak dapat, hatta sahabat besar pun tak dapat, tapi dapat kat dia. Sebab Sayyidina Abu Hudzaifah ni satu lagi tuan-tuan, beliau ni suka tanya benda pelik-pelik yang akhir zaman nak berlaku apa. Sayyidina Abu Hudzaifah. Jadi Nabi bagi kat dia satu ilmu rahsia. Rahsia apa? Dia kenal orang munafik. Allah. Sayyidina Abu Hudzaifah ni kan tengok muka orang. Munafik ni. Ni munafik. Dia kenal macam Nabi kenal. Satu hari Khalifah Umar panggil dia. Mana Abu Hudzaifah? Panggil dia Mesat. Dia bawa mak Abu Hudzaifah. No, Khalifah panggil hang mampu hang buat apa? Khalifah panggil hang. Ada apa urusan kot? Pergi. Dia mukminin. Abu Hudzaifah, aku nak kamu senaraikan, tolong buat list orang munafik di zaman ni. Mampu. Abu Hudzaifah kata mampu pun ni. Mau aku senarai mampu. Tak lagi. Dia pergi cincang, dia pergi cantai habis. Abu Hudzaifah kata apa? Wahai Umar, kalau orang lain minta, mungkin aku bagi. Tapi kalau hang minta, no way, aku tak bagi. Pok tu tak dalam tobat lagi. Pok tu tak dalam tobat lagi dengan hang. Ya Abu Hudzaifah, aku minta senarai tu, dia kata bukan aku nak pi nak pi tebas daripada. Dia pergi kat depa lah. Depa dengan Allah. Tapi aku nak tahu apakah nama aku termasuk dalam senarai orang munafik di zaman ni. Allah. Nombor 2, jamin syurga, mubasysyirun bil jannah, Umar. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Nombor 2, tuan-tuan, dijamin syurga. Masih lagi takut apakah beliau di zaman tu termasuk senarai munafik. Apatah kita tuan-tuan? Umar takut. Jamin syurga lah. Itulah di antara riwayat menceritakan bagaimana. Tuan-tuan beli buku, ada cerita kisah Sayyidina Umar, baca tuan-tuan, ambil pengajaran. Yang mana apa yang Allah bagi kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan perkara-perkara daripada persoalan-persoalan pemerintahan Sayyidina Umar. Tengok betapa adilnya Sayyidina Umar. Banyak tuan. Tu Sayyidina Umar ni dia tajam. Firasat tajam. Tapi segi ilmu tuan, Nabi iktiraf Sayyidina Ali. Ustaz cerita sikit lah. Ni dia masuk dalam ilmu siasat syar'iyah. Satu ketika, zaman Sayyidina Umar, ada seorang perempuan main duduk teriak. Mengadu. Teriak. Sayyidina Umar tahu siapa? Wahai Khalifah Al-Mu'minin, wahai Khalifah, ni ada seorang lelaki ni cabur laku apa semua. Dia cabur hang. Sayyidina Umar pantang dengar dia kan nak pergi tabuh. Apa dia cabur? Mai ni. Siapa dia? Habaq nama sekian-sekian. Sayyidina Umar tangkap. Mai. Mana bukti? Dia kata saya tak buat apa, Umar. Dia ni fitnah ni. Orang nak fitnah saya apa semua. Hang ada bukti? Sayyidina Umar kata, hang kena bagi. Dia fitnah hang macam mana dia fitnah hang apa semua. Perempuan ni kata, dia kata mana bukti hang? Ni dia kata, nampak tak dekat baju saya, dia kata ada yang mani. Astaghfirullahalazim. Dia ada bukti. Ni dia nampak bekas yang mani ni. Nampak ni. Selemah dengan ayat toneh ayat ni. Saya nak tahan lari mana? Sayyidina Ali dah. Saya nak kata, beratnya kes ni nak hukum. Saksi tak ada. Perempuan tu yang main buat cerita betul ada bukti. Sayyidina Ali dah itu. Ya Ali. Ni macam mana pandangan tuan?
ni kes ni. Saya ni orang cerdik bijak. Dia tahu yang Umar, langsung baca orang ayat, jangan ayak. Jangan ayak. Jangan panas. Jangan. Umar yang panas. Sana kita sat. Perempuan ni, so dia buka jubah dia ni. Pisalin. Salin lah bermain jubah tu. Hak kata kayak mani tu. Sana dia kita sat. Tengok mana, wahai Umar, dia cerok tengok rupa-rupanya bukan yang mani telur. Orang ajak sungguh perempuan tu. Dia pergi bagi pecah tulang putih tu, dia pergi tenyih kat baju dia. Dia pergi tenah kata lelaki tu nak rogol dia, apa nama cabul dia sampai ada bekas yang mani di baju dia. Rupanya telur tuan-tuan. Zainal Ali kata, nampak tak? Kalau yang mani cerok lagi tu dia tak ini ke tu. Ni cerok dia masak tuan-tuan jadi putih. Sekali perempuan tu mengaku, dia geram kat lelaki tu semua, dia buat fitnah. Nampak tak sahabat-sahabat ni tuan? Cerdik, bijak, firasat tajam, berbagai Allah kurnia kepada mereka. Ya? InsyaAllah untuk apa kita sambung lagi di dalam ta'ala, masih lagi perbahasan mengenai perbezaan mukjizat tadi. InsyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita tengok sikit dalam kitab Al-Qawl Tam fi Ahkam Al-Mu'min wal Imam. Kita bincang itu masalah 157. 156 kita baca dah itu. 156 itu masalah makmum mazhab Syafi'i berimamkan orang mazhab Hanafi atau Maliki, itu kita baca. Masalah 157. Tuan-tuan cari masalah tu jumpa. Tapi jangan cari masalah kitab ni. Cari masalah luar jumpa engkau. Ni masalah dalam kitab ni 157. Makmum mazhab Syafi'i mengikut imam bermazhab Hanafi pada sembahyang subuh. Ni kerap berlaku ke tuan-tuan, kadang-kadang kita pergi di airport. Airport ni kan dia international. Dia antarabangsa. Jadi hamai tu macam-macam. Kadang-kadang dia jadi imam. Mungkin dia mazhab lain. Jadi kalau kita ikut tu, kita macam mana? Kata beliau rahimahullah, jika makmum bermazhab Syafi'i mengikut imam bermazhab Hanafi pada sembahyang subuh. Ini bila ambil contoh sembahyang subuh. Pasal apa tuan-tuan? Sebab mazhab Hanafi tak ada qunut. Itu dia ambil contoh sembahyang subuh tu. Mazhab Syafi'i ada qunut. Qunut subuh. Yang kita nak buat qunut waktu lain tuan-tuan. Bahas tu nama dia qunut nazilah. Disunatkan hari ni, ulama-ulama semua pakat suruh kita baca qunut nazilah. Qunut nazilah masyru' anda kulli salawat. Pada tiap-tiap sembahyang. Termasuk sembahyang subuh. Subuh tu dah ada qunut dah. Boleh kita buat nazilah juga. Tetapi, mengikut Imam Syafi'i dan kita alum, qunut subuh tak boleh buat waktu lain. Makruh. Dan sebagian pendapat yang kita, siapa buat, dia kena sujud sahwi. Kalau tengok mereka, main Aisyah buat qunut subuh. Main Zuhur buat qunut, tak payah. Itu subuh saja. Qunut waktu sembahyang subuh sunat, Imam Syafi'i kata sunat. Tapi kalau qunut pergi buat waktu lain, yang bukan qunut nazilah. Pasal ada tu empat tuan. Ustaz memang buat qunut nazilah lama dah. Daripada COVID dulu ni kita buat qunut nazilah. Alhamdulillah tak tinggal tuan. Sebab kita ni dalam keadaan musibah. Musibah macam-macam. Seluruh dunia. Kita minta kepada Allah. Itu ada satu surau di belah Rostang lah.
Adalah ustaz orang lama, ustaz ni dia tak tahu dia pasal apa dia tak larat berdiri kot gamak kan. Tak larat berdiri ke apa. Dia duk petikai kunut nazilah ni. Tak kita duk buat. Allah main sebab sekali ya. Pergi kuliah. Ustaz buat kunut nazilah. Lepas dia bunyi. Orang cerita. Dia cerita kunut nazilah tuan-tuan. Imam nak baca panjang mana api dia baca. Tapi mungkin tak lebih 5 minit. Dia tak larat berdiri. Mohon tu imam tak larat berdiri. Dia baca hampir 5 minit. Takat dia larat. Baca. Kalau kita tak larat, belakang tuan-tuan, tuan-tuan ketak lutut dah semua duduk. Sebab masa tu kita dikira uzur. Uzur. Duduk. Dia dah petikai orang baca kunut nazilah. Apa dia kata baca kunut? Apa nama panjang kami semua? Oh, yang habis batok nasi kanak batok masa jam tak apa. Ni dia punya tadah pinggan ni batok nasi kanak batok tak apa. Hantar ketak lutut dia tunggu tu. Ni, kunut nazilah 5 minit tak sampai, ketak lutut. Duduk, tak duduk komplain kat belakang. Kalau bodoh tak mengaji tu, belum dengar orang abang tu. Duduk. Kita ada kira uzur. Tu imam pun tengah baca ketak lutut. Dia boleh duduk. Untuk umpan. Tu cerita uzur. Sembayang. Dia saja duduk tak boleh lah. Nasi kena batok, sampai sejam boleh. Nak jual kunut nazilah, ada buat setiru boleh. Tuan-tuan puan, jadi tak ada masalah. Jadi cerita ni. Dia pergi tanya satu ustaz. Dia tak boleh ke ustaz baca kunut nazilah apa semua ni? Yang ustaz tu pula fatwa apa tu? Dia kata mesti kena perintah ulil amri. La ilaha illallah. Tak ada dalam kitab disebut masyru'. Kecuali. Ni kecuali lah. Kalau ulil amri perintah tuan-tuan, wajib kena baca. Ni kena baca. Keluar arahan jatah mufti. Semua masjid surau mesti kena baca kunut nazilah pada tiap-tiap waktu semayang contohnya. Siapa tak baca berdosa. Ya amin. Itu perintah ulil amri. Tapi kalau tak perintah tak apa, buat lah kan nak buat. Kalau kita dalam keadaan musibah, kita dalam keadaan apa keadaan kecemasan dan sebagainya. Tambah ni isu Palestin apa semua. Lepas tu dia tanya dia abang ustaz tu. Boleh ke baca kunut nazilah? Yang ustaz tu pun pergi buka kitab Al-Um. Betul lah kitab Al-Um tu pergi buka. Yang saya tahu ni pokok aku ni duk cerita ni, yang dia mengaji ni. Geng-geng lagu ni duk cerita. Depa pun. Dia kata ustaz nak cerita lah ke ustaz, betul ke amal? Baik. Dia buka kitab Al-Um tuan-puan. Al-Um tu kitab induk paling besar Imam Syafi'i. Dia kata siapa baca kunut lain pada waktu subuh, Imam Syafi'i kata makruh dan kena sujud sawi. Oh, kemai. Tu dah abang tu nak perkonon kita. Saya kata, saya balik buka Al-Um. Saya balik buka rojok tengok. Imam Syafi'i kata, kalau siapa baca kunut subuh pada waktu-waktu yang lain, tu makruh. Dia lebih potong, dia kata baca kunut. Hak ni kunut nazilah. Bukan kunut subuh. Yang nak perkonon orang tu pun baca betul-betul. Ini kunut nazilah kita baca, bukan kunut subuh. Kunut subuh ustaz pun tak baca waktu lain. Tu kena faham. Anak baca kitab Al-Um tu, faham lah kan ibarat dia. Kita bukan kerti tahun pun, tapi duk tengok maksud Imam Syafi'i sebut tu. Oh, dia faham tu betul lah. Kunut subuh, bukan kunut nazilah. Kunut nazilah masyru'. Disyariatkan dalam kitab fiqh sebut. Lepas tu, dia kata, tu lah, ustaz tu baca apa, dia kata baca kunut rumah. Orang kata, orang masuk lagu lain, yang hampir masuk lagu lain. Tu, anak murid dengar penin. Pasal penin tu, dia tanya. Dia kata dah, bukan masuk dalam kitab macam tu. Jadi kita kena faham ibarat kitab tu, dia bagi tahu apa. Oh, macam tu ustaz tu. Tak apa, kita faham lah. Faham tak apa. Cerita dia tuan-tuan. Penin ke kena kita pun. Yang ustaz tu pun, hamil lah tanya dulu. Ustaz baca kunut apa? Ustaz baca kunut apa? Nazilah. Nazilah tak apa. Dia pergi bantai kita tu. Allahu Akbar. Jam, tuan-tuan. Kerana ustaz dengan ustaz buat accident juga. Accident. Habis. Selera, makmum. Jadi, bila mana kata beliau, maka jika berhenti imam itu pada i'tidal,
Sami'allahu liman hamidah. Sekadar masa yang membolehkan makmum itu membaca doa qunut. Sekadar masa yang makmum itu membaca doa qunut. Maka hendaklah makmum itu membacanya. Ni makna apa ni? Masalah apa? Imam mazhab Hanafi, makmum mazhab Syafi'i. Kita ikut dia. Dia tak baca qunut. Tapi ada masa sikit. Dia Sami'allahu liman hamidah. Dia berhenti. Kemungkinan dia apa mengaji tuan, orang yang berhenti tu dia mungkin faqih, dia mengaji. Dia tahu belakang dia orang Syafi'i. Ada orang mazhab Syafi'i belakang dia. Dia berhenti saat. Kita belakang ni dan Allahumma hdini madan wa'afin ma'afiyat. Baca. Dari mana kita dan. Lepas tu dia pun turun. Kita turun lah. Sempat baca. Itu masuk kata Syekh rahimahullah. Dan jika imam itu tidak memberi peluang untuk membacanya atau ada masa sedikit tidak cukup untuk membacanya, imam tu dekat mazhab dia. Allah sami'allahu liman hamidah. Rabbana. Allahu akbar. Terus dia sujud. Kita masa tu tak ada baca. Maka hendaklah ia terus mengikut imam itu, janganlah ia membacanya. Jangan duk gagah je. Imam turun sujud dah, dia mazhab Hanafi. Kita duk gagah pergi doa, Allahumma hdini madani wa'afin. Ambil Syafi'i sungguh Syafi'i juga mengaji mau ada, tak kena mengaji belajar. Dia pederah juga, dia takut Syafi'i. Yalah, pihak ikut imam tu siapa? Dia mazhab Hanafi. Ikut. Baik. Jangan baca, maksudnya ikut, tak ada masalah. Maka jika makmum itu takhalluf imamnya atau ada masa yang sedikit untuk baca doa qunut dan sempat imamnya dalam sujud, maka makruh hukumnya perbuatan itu. Duk gagah baca juga. Dia kata imam dia tak apa. Aku baca sikit. Dia baca. Makmum tu bila baca, dia takhalluf dengan imam dia. Mana dia ke belakang sikit. Takhalluf tu ke belakang. Ketinggalan sikit lah. Takhalluf tu ketinggalan sikit. Atau ada masa yang sedikit untuk membaca doa qunut dan sempat imamnya dalam sujud, dia pun turun sedan lagi, dia baca qunut tau. Allah baca juga. Turun dan sempat dengan sujud, maka makruh hukumnya perbuatan itu. Dah makruh dah buat apa? Tak sudah buat dah. Kita baca doa qunut tu dapat sunat. Tiba-tiba makruh. Dah buat apa? Tak sudah buat. Tak dapat sunat. Kemudian pada masalah ini masalah yang pergi baca ni. Adakah disunatkan makmum itu sujud sahwi atau tidak? Pasal apa? Pasal tinggal orang qunut. Ni hak yang cerita orang hak baca tu tak pada makruh. Tu cerita dia makruh dah tu. Dak ni, hak kita tak baca qunut ni. Kalau mazhab Imam Syafi'i, siapa yang tinggal qunut, maka dia kena buat apa? Sujud sahwi sebab qunut tu sunat ab'ab. Sebagai orang sembahyang. Sunat. Jadi masalah dia, bila kita tak baca qunut, kita pergi ikut Imam mazhab Hanafi, adakah disunatkan makmum itu sujud sahwi atau tidak? Ni hak kita ni. Sunat dah kita sujud sahwi ataupun tidak? Jadi kita makmum dia. Mengikut qaul as-sah. Ni qaul yang as-sah. As-sah ni maknanya lebih sahih. Bahawa makmum itu disunatkan ia sujud sahwi selepas salam imamnya. Imam bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum sujud sahwi. Maknanya masa tu imam dah lepas dah keluar mayang, dia tak keluar lagi. Dia sujud sahwi. Ini mengikut qaulnya as-sah sunat. Sunat makmum sujud sahwi. Pasal dia tak baca doa qunut, dia ikut imam mazhab Hanafi. Kerana berdasarkan i'tiqad makmum. Apa i'tiqad makmum? I'tiqad makmum sunat doa qunut. I'tiqad kita doa qunut tu sunat. Dan mengikut qaul yang lain pula. Ini ada pendapat lain. Dalam mazhabnya Syafi'i juga ada beberapa pandangan. Ini pendapat lain pula. Tidaklah disunatkan makmum itu sujud sahwi
Tu Imam Hanafi tu bagi salam, kita pun bagi salam. Tak payah duduk sawi. Ini pendapat yang kedua. Nah. Pasal apa? Kerana berdasarkan kepada i'tiqad imam. Sebab kita ikut i'tiqad imam. I'tiqad imam apa dia? Subuh tak ada doa qunut. I'tiqad Imam Hanafi tu, sembahyang subuh tidak ada doa, tak sunat baca doa qunut. Jadi ini tasamuh. Tasamuh ni maknanya kita kata tolak ansur. Menghormati. Contoh puan, lepas tu kita dalam bermazhab ni, kita kena ada sikap tolak ansur atau berlapang dada. Jangan nak kira kita yang betul. Oh, kita yang betul. Orang lain tak betul. Hamba buat ni bid'ah. Hamba buat ni. Hari paling semua bid'ah. Tak ada. Talqin tak ada, tahlil tak ada, apa tak ada. Tak apalah, kita hormat pandangan depa, tuan. Depa tak ada, tak ada. Tak ada, tak ada, tak apa. Kami kata ada. Hamba hormat pula pandangan kami. Oh, tak boleh pula. Hamba bid'ah. Ahlul bid'ah. Dalalah finnar. Oh, dah betul pula dah. Mana adil? Kita hormat bapak depa. Contoh kalau adik-beradik mati di polis, nopian. Depa tak buat takin. Tuan-tuan buat tak? Depa tak buat tahlil. Tuan-tuan buat tak? Tak buat. Depa buat kenduri ke? Makan sila. Tapi tahlil tak ada. Gelak kita tuan, tak payah tahlil. Makan free. Tak payah tahlil. Ha? Lagi senang. Tahlil tunggu 10 minit ke tahlil pun. Tak ada tahlil sapu tu. Kita setuju? Setuju? Tak ada masalah. Dan kita tak kata lepas ahli bid'ah. Apa tak mau buat? Tak mau buat? Tak apa. Tak usah buat. Kami nak buat. Hampa kena kata, sila. Buat. Kami, pendapat kami tak ada. Pendapat hampa ada, sila buat. Patutnya macam tu. Baru masyarakat harmoni. Ni dah. Dia tegang orang kat. Hampa bid'ah apa. Lah, tak usah lah. Pergi balik polis. Tuan-tuan kata tu. Mai Kedah kena ikut cara Kedah. Memang ada tahlil kita buat. Tuan-tuan buat. Ini dasarkan pada istimbat para ulama dalam dalil-dalil. Jangan duk kata tahlil itu tak ada dalil. Ada dalil dia tuan buat. Dia mengeras juga pinggang kita. Ni apa? Apa tahlil? Apa tahlil? Buat apa kita bukan sampai? Apa kemas? Pada Tuhan nak dah. Tuhan sampai tak sampai? Tak sampai. Tak sampai. Tak apalah. Dia kata satu lagi, zaman Nabi tak ada. Oh tak ada no. Tak ada. Oh, tu kalau Allah tak ada zaman Nabi. Orang tahlil orang jawab apa? Kalau Allah kan? Zaman Nabi ada. Tanya dia balik. Dan tahlil tu ada la ilaha illallah. La ilaha illallah tu tak ada zaman Nabi tak? Dia sengak tu pasal dia bodoh, dia sengak betul. Macam mana tahlil tak ada zaman Nabi? Bacaan semua ada zaman Nabi. Cuba tak disusun yang kita baca ya. Mana dalil kita sampai? Ada ulama kita sampai. Jumhurul ulama mengatakan bahawa tahlil, bacaan tahlil tuan-tuan, bacaan Al-Quran ke, zikir ke apa yang kita baca sampai kepada orang mati. Jumhurul ulama. Ada ulama tak sampai, cuma sebilangan cik. Dia kata Imam Syafi'i tak sampai. Imam Syafi'i tak sampai tu macam mana? Hang faham je Imam Syafi'i faham macam mana? Hang kata tak sampai terus. Imam Syafi'i kata tak sampai kalau tak niat. Tuan-tuan faham tak niat? Tak niat memang tak sampai. Kita baca untuk diri kita. Betul. Imam Syafi'i kita baca untuk diri kita. Orang ni tak dapat. Kecuali kita niat. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan ni kepada si fulan. Tu baru sampai. Ya? Dah ada borong kata Imam Syafi'i tak sampai. Mengaji tak habis. Tuan-puan. Tu buat kemas juga pinggang kita. Ya? Mengaji tu. Proses elok-elok tengok ilmu tu sampai ke mana. Ni nak abang sikit apa kata tak sampai. Lepas tu duduk marah ke orang buat tahlil lepas semua. Oh haru. Tuan-tuan hujah lah apa ni. Kalau tuan-tuan hujah dengan dia buat penat je. Pasal dia tak diterima. Dia takkan terima. Tak terima. Jadi kita sebut juga sekali.
Tu dia belah Penang tu. Ada tu masjid. Ni memang ahli sunnah punya ni. Ahli sunnah. Wal jamaah apa tak tahulah. Tapi ahli sunnah. Masjid Penang. Orang cerita Ustaz duk pergi kerak Penang. Kita boleh Ustaz tahu tak? Lepas bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullah tak ada. Wirid apa tak ada. Balik-balik semang tu. Oh ni kita. La ilaha illallah. Tu sunnah tu. Sunnah ambil mana? Mana dalil dia? Lepas mayang, Nabi bersembang. Mana dalil? Lepas tu bila ustaz pergi buat kuliah di sana. Ada satu surau. Lepas tu tahu saya. Lepas mayang macam tu, macam tu tak ada wirid lah. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. La syarika lahu. Semua kita baca. Habis mayang wirid semua tu. Ni seorang dua lima. Ni ustaz. Nak tanya ustaz sikit. Awak. Ustaz, wirid-wirid pas mayang tu ambil dalil lah. La ilaha illallah. Itu saya kata ustaz tu kata apa? Ustaz Tonyeh tu. Dia dah orang nak buat lama lah. Ustaz tu kata aku tu lah. Ustaz Tor kan. Dia buat arti tu. Atas mai tanya aku tengok. Kau rembas ke saya dah macam tu? Kau rembas ke saya dah? Kita. Bodoh. Kitab Sunnah Sittah. Al-Azkar Manawi. Banyak kita hadis menceritakan aurat ataupun azkar Nabi selepas mayang. Wirid. Ni pergi tanya dalil tuan. Dia nak abang kata apa? Mana ada wirid zaman Nabi tak ada? La ilaha illallah. Letih ngapa ni? Dia kata kalau abang mai tanya lain sekali. Apa tanya balik? Dia kata. Tanya apa Ustaz? Pasal apa nak dalil? Semua buat kena ada dalil. Baik. Tanya dia apa? Ni tadi hang makan nasi ke tadi? Oh, kita makan lah. Nasi kandang lah apa semua. Nasi itu halal ke haram? Kita tanya dia. Kalau itu halal, mau haram nak kata macam mana? Hang buat main satu dalil, nasi itu halal. Hang buat main dalil, nasi itu halal dan tidak haram. Hang buat main dalil. Mampu dia bagi dalil untuk puan. Kalau hang tak dapat dalil, hang jangan makan nasi babi dulu lah. Pasal hang tak tahu nasi itu halal ke haram. Dah nak dalil. Semua nak dalil. Makan pun kena dalil untuk puan. Kalau nasi itu halal, hang cari dalil dia main tengok. Yang makan tu siapa? Hang tak tahu halal haram. Ni orang pedai dia tu ya. Ni hak tahlil ni. Tak sampai. Oh tak sampai tu. Ulama kata tak sampai. Ulama kami tak sampai. Apa belakang dah. Ni, aku nak bang satu ya. Kata dia. Satu ya aku nak bang hang. Kalau hang abang aku percaya kat hang satu patut kata tak sampai aku tak buat tahlil lepas ni aku tak niat dah buat tahlil kat orang apa semua. Satu ya syarat dia. Syarat apa? Hang bisa mati tak? Tanya dia. Oh, dia kata tak bisa mati. Bisa mati tak bisa sembang hang. Kalau hang tak bisa mati, hang tahu mana tak sampai. Tapi kalau hang bisa mati, lepas tu hang korek bubuk naik abang. Oi, tak usah buat tahlil lah, tak sampai. Aku tak buat dah. Pasal saya tahu dah hang mati, hang tahu dah tak dapat. Hang tak bisa mati lagi, hang nak kata tak dapat. Mereka mana? Ni ulama tak dapat dah. Hormatlah pandangan orang nak bang tu lah. Janganlah buat kalang kabut dalam masyarakat. Hormat. Selesai masalah. Kita pun tak kata orang tu tak betul, orang tak betul. Aku pandangan aku, hang pandangan hang. Hang nak buat, aku tak mau buat. Aku suka. Sudah, cukup. Itu selesai dah. Hang nak berhujah, nak tegang awak juga. Buang masa. Orang duk bincang isu Palestin, duk kena teruk. Memang hang duk cerita khilaf tak habis lagi. Tu tak kembang dengan sejadah. Untuk buat setan. Jenis duk kacau orang buat ibadat ni setan je nama dia. Makhluk lain tak ada. Setan je kacau orang ibadat. Jadi untuk abang sekalian, yang saya nak sebut tu lah. Tapi kena niat lah. Contoh buat tahlil, tak niat, tak dapat, memang dapat kita sendiri. Itu yang saya nak pesan. Kadang-kadang puak duk hantar nasi, tuan-tuan jaga ni. Duk hantar nasi, peristeri depan masjid. Apa pun tak ada tulis. Paling tak ada hangkaduk pun tulis lah. Tuan-tuan AJK, tuan-tuan pegawai masjid, tolonglah buat tahlil dekat ayah saya, nama sekian, mak saya sekian-sekian, ni saya tinggal makanan ni. Pada saya tak ada, minta maaf lah, saya kalut semua kan. Tak ada. Ni lah saya serah ni. Tuan-tuan, kita pun dapat tenang kita buat tahlil. Tenang.
Oh, hantar kat dia nak kirim pahala kat mak ayah dia tu kita dapat. Niat untuk mak ayah dia niat macam tu. Kita dapat pahala, dia dapat, mak pak dia dapat. Ni duduk pergi tinggal Polistrin semua. Tok lebih masjid ke orang Polistrin ni kena orang tu. Dia tuan-tuan boleh 2-3 bungkus orang malam tu hujan orang tak ramai. Lega ni pun. Boleh malam ni balik rumah apa semua. Habis main Aisyah apa semua. Kawan tu main duduk menewang apa. Dia tak haji. Awak tinggal dah Tok Siap, Tok Bilal 2-3 orang pun nak keluar masjid. Ada tak haji nampak plastik, polistrin, makanan apa semua tadi depan ni? Ada. Oh tu kah? Tu pergi mana tak? Selesai dah daripada. Selesai dah. Selesai macam mana? Dahlah kami buat tahlil lepas semua. Tak, dari tasir bukan nak buat tahun ni. Buat tahlil tu, tinggal start dia depan tu, depan masjid tu. Tak tinggal di kedai kopi kot, tak boleh percaya kata. Tinggal depan masjid. Dia kata masjid pun sama, tak boleh percaya. Tuan-tuan nanya, ya tuan-tuan siapa nak bayar dia. Tak apalah, kami bayar. Kalau dia kata tak apalah, saya buat kenduri sini pun tak apalah. Nasib baik. Mau dia kata, aku tak halal ke hampa? Mampu tuan. Orang masjid yang tu muntah darah, tu tak tahu hampa. Apa makan kau tu tak tahu siapa, duduk nama apa tak ada, duduk per dia. Dia kata tok lebih masjid tak boleh percaya kata. Jam tuan. Mau tanya dulu hak siapa. Baru tenang kita ambil buat kenduri apa semua. Tu perangai lagi tu guna jaga. Kita pun yalah, saya kalau kata dia sungguh buat kenduri, kita tak ambil, membazir. Hari guna. Pening tu orang masjid, ambil berguna, tak ambil berguna. Baik. Jadi itu masalah Shatih 57. Kita faham tuan-tuan apa masalah dia. Kita ikut mazhab Syafi'i, mengikut mazhab Hanafi. Tuan-tuan, walaupun kenapa tuan-tuan dengar satu kisah yang saya nak sebut, akhlak ulama yang hari ini patut kita kena ikut. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu satu ketika kawan dengan anak murid Imam Abu Hanifah. Tak ada, Imam Syafi'i tak ada dengan Imam Hanafi. Imam Hanafi wafat tahun Shatih 50 Hijrah. Tahun itulah lahirnya Imam Syafi'i. Bahkan dikatakan malam kewafatan Imam Hanifah, malam itulah kelahiran Imam Syafi'i. Tuan-tuan, Imam Syafi'i berkawan dengan anak murid Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad Al-Hasan. Satu hari Imam Asal ajak Imam Syafi'i, jom kita pergi ziarah ke Iraq, pergi ziarah pergi ke tempat kami lah. Imam Syafi'i ikut. Sampai tuan-tuan di maqam Imam Abu Hanifah ada masjid. Sebelah tu. Lepas tu pagi esok Imam Syafi'i sembahyang subuh. Tiba-tiba tuan-tuan hari itu Imam Syafi'i tak baca doa qunut. Fatwa Imam Syafi'i qunut subuh sunat, sunat ab'ad. Tinggal kena sujud sawi. Tapi hari itu Imam Syafi'i tak baca sembahyang subuh, tak baca doa qunut. Jadi pas mayang Imam Muhammad Hasan tanya, ya Syekh Muhammad. Imam Syafi'i nama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Apakah tuan sudah tukar fatwa? Fatwa apa Imam Syafi'i kata? Dah subuh tak ada qunut. Imam Syafi'i kata, aku tetap mengatakan sembahyang subuh sunat baca doa qunut. Habis yang tuan tak baca tadi pasal apa? Aku tak baca sebab ahtarimus sahib hadzal maqam. Allah. Karena aku menghormati tuan pada maqam ini. Imam Abu Hanifah ni yang aku sembahyang tepi dekat dengan maqam dia ni. Dia kata tak ada qunut subuh, tak sunat qunut pada subuh, tak ada doa qunut. Sembahyang subuh tak sunat baca doa qunut. Aku duduk tempat dia, aku menghormati pandangan dia. Allahu Akbar. Sampai wafat dah Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i punya adab akhlak tinggi, menghormati pandangan Imam Abu Hanifah. Tak baca doa qunut di tempat Imam Abu Hanifah. Allah. Tuan-tuan. Jadi itu akhlak ulama. InsyaAllah mudah-mudahan Allah rahmati kita dengan mengikut para ulama. InsyaAllah tuan-tuan, Allah memberkati kita insyaAllah. Kita sambung lagi di dalam ta'ala pada masalah yang berikutnya dalam bab al-qaul tam fi ahkam al-ma'mum wal imam. Wallahu a'lam bis-shawab. Sebiasa untuk kita sudahi pengajian kita dengan istighfar dan taubat. Munajat kita mohon ampun kepada Allah Taala, mudah-mudahan
Allah sentiasa mengampunkan dosa-dosa, kesalahan, kesilapan, kelalaian, kecuaian kita. Allah ampunkan dosa ibu bapa kita, ahli keluarga kita. Allah pelihara kita semua dunia akhirat. Di dunia daripada bencana, malapetaka, kecelakaan, wabak-wabak dan sebagainya. Dan Allah pelihara kita, mak ayah kita daripada azab kubur, azab mahsyar, azab bakaran api neraka yang dahsyat, yang tidak mampu, tidak sanggup kita menanggung dan hadapinya. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah من الخطايا, أستغفر الله رب البرايا, أستغفر من الخطايا, ربي زدني علما نافعا, وفقني عملا مقبول, ووهب لي رزقا واسعا, فتوب علي توبة نصوحا, وتوب علي توبة نصوحا. أستغفر الله رب البرايا, أستغفر من الخطايا, تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله, ورجعنا إلى الله, وندمنا على ما فعلنا. Ya Allah, ya Tuhanku, kami bertaubat padamu, kami kembali padamu, kami menyesal atas segala dosa kami. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah, wa raja'na ila Allah, wa nadimna ala ma fa'alna. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku dari orang yang zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ilahi lastu lil firdausi a'la, wala aqwa ala naril jahim. Allah fahab li tawbatan waghfir dhunub,
فإنك غافر عظيم وهي Tuhan ku tak layak ke syurgamu, namun tak pula aku sanggup ke neraka. Allah ampunkan dosaku, terimalah taubat. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Dosa-dosaku bagaikan pepasir di pantai. Dengan rahmat-Mu ampunkan daku, oh Tuhanku. Umurku berkurang setiap hari dan waktu, dosaku bertambah setiap waktu, apalah dayaku. Wahai Tuhan, hamba yang berdosa datang padamu, mengakui dosa yang telah berlalu. Jika Engkau mengampunkan daku, oh Tuhanku, Engkaulah yang layak mengampunkan dosa hamba-Mu. Jika Engkau tidak menerima taubat, pada siapa lagi tempatku mengadu, ya Allah, dan merayu. Tiada siapa lagi tempatku mengadu, ya Allah, dan merayu. Ilahi lastu lil fi ahla wala aqwa ala naril jahim. Allah fahab li tawbatan, Allah dhunubi fa innaka ghafirun azim. Amin 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 ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. تكبير ولله الحمد.